Okey, hari ini kita akan lihat tentang analisis perancangan projek dan jadual kerja. Okey, sebelum kita buat jadual kerja, yang tadi cikgu suruh kamu lukis catagan tu, kamu kena tentukan dulu aktiviti jadual yang kamu nak buat. Okey. Yang kedua, kamu susun aktiviti ikut keperluan. Okey, yang ketiga, kamu kena anggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Yang keempat, kamu kena anggarkan tempoh masa yang sesuai. Yang kelima, kamu buat jadual, ya, cikgu suruh kamu lukis dalam buku tulis sebagai contoh. Kemudian yang keenam, nak menganggarkan kos dan menyediakan bajet. So, hari ini kita nak buat yang keenam. Yang keenam, okey. Penyediaan anggaran kos. Apa tu anggaran kos? Apa tu anggaran kos? Anggaran kos tu ialah kita nak tahu berapa jumlah perbelanjaan yang perlu kita gunakan untuk membuat sesuatu produk. Ya. Okey. Kat sini dia kata penyediaan anggaran kos ialah satu proses wajib. Okey, wajib sebagai tempat rujukan kepada pihak pelanggan. So, bila kita nak beli barang pun mesti kita tanya dulu berapa harga, kan? Sebab kita nak buat anggaran dulu, okey? Kita punya bajet kita, belanjawan kita, berapa yang kita duit yang kita nak keluarkan. Okey, nak kira anggaran kos ada dua jenis, iaitu kaedah kuantiti dan unit. Satu lagi konsep SMART. Okey, SMART tu dia ada dia punya singkatan dia. Okey, kaedah kuantiti ini dikenali sebagai anggaran mengikut kuantiti barang atau perkhidmatan. Okey, contoh dia berdasarkan bilangan unit lah. Contoh pengiraan, katakan kos penyediaan bagi satu barang ialah RM100. Okey, jumlah barang yang hendak dibuat, okey, ialah 50 buah. Jadi kos anggaran dia berpandukan unit ialah RM100 darab 50 unit. Jadinya RM5,000. Maksudnya kita tahu bahawa kalau kita nak buat 50 buah kerusi, katakan, okey, harga satu kerusi ialah RM100. Kalau nak buat 50 unit, so RM100 darab 50 unit dapat RM5,000. Ni kaedah ni mudah je. Semua orang tahu. Bilangan darab harga, kan? Okey. So, dapatlah dia punya anggaran kos. Okey, yang kaedah kedua, konsep SMART. Okey, mula-mula kena tahu dulu SMART tu apa. Okey. S itu ialah penetapan tujuan atau objektif projek. Okey. M itu kalau S tu dalam bahasa Inggeris dia spesifik. Maksudnya spesifik untuk apa? Untuk menetapkan tujuan atau objektif projek. Okey, M, okey, bahasa Inggeris dia measurable, iaitu boleh diukur. Ukur apa? Pengukuran dan pengagihan kewangan dalam kos-kos yang terlibat. Maksudnya kamu tahu setiap bahan tu harga berapa, upah harga berapa, itu M. Okay, A ialah attainable. Attainable tu maksudnya projek itu boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan kewangan dan tenaga kerja. Maksudnya mampu dari segi duit, kemudian ada orang yang boleh jalankan projek tu, buat projek tu. Dia pekerja lah. Okay, R, realistic. Maksudnya kena munasabah lah. Okay, sesuai dengan kehendak pengguna. Okay, dan projek tu menepati apa yang pengguna nak. Tujuan projek tu tercapai. Okey, T bermaksud time frame. Maksudnya jangka masa. Masa dan sumber kewangan cukup untuk siapkan projek tersebut. Okey, next. Okay, ini contoh cara mengira kos melalui
kaedah SMART. Specify ataupun specific, measurable, attainable, realistic, time bound. Okay, ataupun time frame. Okay. Yang ini kertas, kalau dalam kertas kerja kamu kena buat macam ni. Contoh S dulu. S tujuan projek. Maksudnya kita tetapkan apa projek kita nak buat. Contoh dia, bakul serbaguna, tujuan untuk hadiah hari guru, bilangan nak buat 100 unit, sasaran guru sekolah menengah. Okey. Guru kat sekolah tu lah. Kalau semahmi, guru sekolah semahmi. Okey. M, measurable. Kena ukur. Buat pengukuran dan pengagihan kewangan. Okey, contoh. Senaraikan bahan. Semua bahan yang diperlukan senaraikan mengikut kuantiti. Lepas tu kena ada kos seunit dan jumlah kos. Contoh. Okey. Satu kertas keras. Nak pakai 100 keping kuantiti dia. Harga seunit dia RM1.50. So, jumlah dia berapa? 100 keping darab RM1.50 jadinya RM150. Okay, senaraikan lagi semua bahan yang diperlukan. Kertas warna, glue, cat penyembur, ribbon, labuci, gunting, pengukut atau stapler, pembaris. Okay. Pembaris, kalau pembaris kena beli baru sebab tak ada pembaris, tuliskan. Pensel, getah gelung, gelung getah. Okay, senaraikan kuantiti darab kos unit dapat jumlah berapa. Okay, kemudian tambahkan semua jumlah itu. Okay, dapatlah RM220. Ini ialah kos bahan dan alatan. Okay. Dah kira dah untuk kos bahan dan alat. Yang kedua, kos upah. Ni mesti ada. Memang kalau buat projek, mesti ada kos-kos ni. Ya, ada 3 kos. Okay, kos upah. Okay, maksudnya berapa kita nak upah pekerja. Kalau kita tak ada pekerja, ialah kita yang buat projek kat sekolah kan. Tapi kita tetap kena kira seolah-olah kita ni ada upah. Supaya kita tahu nanti berapa harga produk yang kita nak jual. Okay, kos upah, formula dia, bilangan pekerja, darab masa, darab kadar upah sejam, darab bilangan hari. Okey, contoh katakanlah nak buat 100 bakul tu memerlukan 5 orang. Okey, 5 orang pekerja. Berapa masa? Masa tu dalam jam. Okey, contoh satu hari tu kamu kata 8 jam lah. Daripada pukul 9 pagi campur 8 jam sampai pukul 6 petang ke 8 jam. So, sejam nak bayar berapa untuk setiap orang? RM5. Okay. Berapa hari boleh siapkan 100 bakul ni? 2 hari. So, kamu darabkan 5 orang darab 8 jam bekerja satu hari darab RM5 nak bayar 1 jam. Okey, kemudian darab 2 hari boleh siap. So, darab dapat RM400. Okey. Kemudian cost overhead. Cost overhead ni ialah kos sampingan macam bil elektrik, bil air, bil telefon, bil internet, tambang, minyak, petrol. Okey. Ini contohnya bil elektrik. Satu hari RM7 kamu pakai, kamu anggarkan. Jumlah, dia kenapa jadi 14? Sebab apa? Zikri. Sebab 2 hari kan? 7 darab 2, 14. Bil air, RM4 satu hari. 2 hari, RM8. Bil telefon, RM2 pakai satu hari. 2 hari RM4. So, jumlahkan kos overhead dapat RM26. Okey. Kemudian jumlah kos modal. Okey, jumlah kos modal kena tambah semua kos-kos yang ada tadi. Kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. RM220 tambah RM400 tambah RM26. Dapatlah RM646 untuk berapa? 100 unit bakul. Itu 100 unit bakul. Jadi,
untuk kita nak tahu, kita mesti tahu satu unit bakul tu harga berapa. Tadi RM646 tu untuk 100 unit. Okey, jadi untuk sebuah bakul seberguna, kos pengeluaran untuk sebuah bakul seberguna ialah ambil RM646 bahagikan dengan 100. Okey, so dapatlah RM6.46. Macam mana cara dia? Okey, 646 bagi 100. Ubah titik perpuluhan saja. Okey, nampak tak titik perpuluhan tu? Dekat belakang nombor 6. Okey, bila bahagi, kena undurkan titik perpuluhan ke kiri. Tengok 100 tu ada berapa sifar? Ada 2. So, ubahkan titik perpuluhan 2 ke kiri. Okey. So, dapatlah RM6.46. RM6.46. Okey, tak cukup lagi. Itu baru kita dapat kos pengeluaran bagi satu unit bakul seberguna. Sekarang kita nak kira kos jualan. Okey, kos pengeluaran tu maksudnya berapa harga satu unit bakul yang kita dah siap. Sekarang ni kita nak jual. Takkan kita nak jual dengan harga yang sama? Takkan kita nak jual harga RM6.46 juga? Tak kan? Okey, so kita kena kira pula dia punya kos jualan. Okey, kos jualan ialah kos modal tambah peratus keuntungan. Okey, berapa peratus keuntungan kamu nak? Okey, dalam ni dia kata dia nak keuntungan 100%. 100% maksudnya RM6.46 kena tambah RM6.46. Nak harga yang sama, nak untung 100%. So, kos jualan ialah RM12.92. Okey, kalau dia nak peratus keuntungan 50% je, berapa? RM6.46 bagi 2 dululah sebab 50%, kan? So, dapat RM3.23. Ya, cikgu tak ada pen pula lah tulis. RM3.23. Maksudnya RM6.46 tambah RM3.23. Dapat berapa? Itu kalau keuntungan 50%. Okey. So, dalam buku ni ditunjuk kalau nak keuntungan 100%. Maka apabila kamu dah siap sebuah unit bakul seberguna, okey, harga jualan yang kamu nak jual ialah RM12.92. Ya. Modal kamu ialah RM6.46. Okey. Setakat tu je. Ya. Yang lain untung rugi tu tak kira. Kita hanya nak kira berapa modal kamu, berapa kos jualan kamu. Okey, next. Okey. Tadi S, M, sekarang A. Attainable. Sekarang baru nak kira boleh dicapai tak? Boleh dapat untung tak? Okey, macam mana cara nak dapat untung? Ialah kos jualan tolak kos modal. RM12.92 tolak balik modal tadi RM6.46. Maka itulah untung kamu dapat. Okey. Seterusnya R, realistik. Okey, sesuai tak, munasabah tak dengan kehendak pengguna? Okey, setelah dibuat analisa melalui perbandingan harga dengan produk yang seakan sama dalam pasaran, maksudnya produk bakul seberguna yang kamu buat sendiri tu memang cantik lah, memang lebih kurang macam yang ada di pasaran lah. So, bila dah seakan-akan dah dibuat perbandingan, analisa, maka barulah kamu dapat pastikan bahawa produk itu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dengan harga yang berpatutan, tidak terlalu tinggi. Okey. Okey, akhir sekali T, time bound. Okey, tempoh masa dan sumber kewangan. Okey, adakah kamu rasa tempoh masa itu sesuai? 2 hari boleh siap 100 bakul.
Okey, kalau kamu kata sesuai, maka apa? Maka kamu bolehlah teruskan dengan projek yang seterusnya. Boleh jadikan kertas kerja ni sebagai panduan. Sumber kewangan cukup tak? Okey, betul tak kamu kira tadi? Okey. Biasanya kalau buat projek dekat sekolah, ada bahan yang disediakan oleh sekolah, ada bahan yang kamu kena sediakan sendiri. Ya. Okey, so itu tadi tentang cara mengira kos dengan menggunakan dua kaedah. Satu, kuantiti dan bilangan, kuantiti dan unit. Satu lagi kaedah SMART. Okey. Kemudian, tambah sikit lagi. Okey, kenapa apabila kita nak buat sesebuah projek, kita kena buat kumpulan, kerja kumpulan. Jadi setiap kerja kumpulan itu mestilah ada pembahagian tugas. Okey. Kenapa kena buat kerja kumpulan? Sebab dalam sesebuah kumpulan, ahli pasukan kenalah bekerjasama, berkongsi maklumat, mempunyai matlamat yang sama dan berkomunikasi, bercakap bersama ahli, berbincang. Okey, semua ahli kena tahu tanggungjawab dan peranan masing-masing supaya pasukan kamu dapat menjadi pasukan yang cemerlang. Okey, cemerlang dalam membina produk, dalam organisasi. Okey, apa kelebihan pembentukan kerja kumpulan? Yang mana lebih baik, buat seorang-seorang ke buat dalam kumpulan? Okey, so kita tengok. Yang pertama kepada individu, apa kelebihan buat kerja dalam kumpulan kerja? Pertama, kurang tekanan dalam aspek pekerjaan. Boleh kongsi sama-sama masalah, berbincang, kan? Yang kedua, tanggungjawab akan dikongsi bersama-sama ahli kumpulan. Buat sama-sama, pembahagian tugas dah ada. Yang ketiga, ahli memilih tanggungjawab yang lebih khusus dan lebih pakar. Contohnya, kamu pandai, Zikri pandai mengira, kan? Pandai matematik, cepat je kira. So, Zikri dia jadi bendahari. Nanti si Syahin pula, Syahin dia pandai jadi ketua. So, Syahin jadi pengurus projek. Okey, so ada tanggungjawab mengikut kepakaran masing-masing. Ada pula yang pandai melakar. So, dia jadi tukang pula. So, dia jadi pereka bentuk. Yang di penghargaan dan pengiktirafan dikongsi bersama-sama. Bila projek berjaya, cikgu puji sesama. Semua orang dapat rasa penghargaan, dihargai dalam satu kumpulan. Okey. Seterusnya yang I, ahli pasukan berkeupayaan mempengaruhi ahli lain. Contohnya kamu ada ahli dalam kumpulan kamu, dia macam malas sikit. Diam je, termenung je. Okay? So, bila kamu ada bersama-sama dalam ahli, kamu bolehlah pengaruhi dia supaya rajin bekerja. Bantu dia. Okay? F, pengalaman dan pengetahuan ahli boleh dikongsi bersama-sama. Contohnya masa sekolah rendah dah buat projek RBT kat sekolah rendah. Dah tahu cara nak buat, cara nak bahagi tugas. So, boleh dikongsi bersama. Okay, itu pada individu. Okay, pada diri individu. Pada pasukan, satu kumpulan tu dapat apa? Pertama, memperolehi hasil yang optimum. Optimum tu maksudnya hasil yang terbaik. Okay? Yang maksimum lah, yang terbaik sekali. Okay? Yang B, kejelekatan. Maksudnya rapat dan mesra sama ahli. Kalau sebelum ni belum berkenalan, sekarang boleh berkenalan. Okay, C, komunikasi berlaku secara terbuka. Boleh berbincang, boleh bagi pendapat di penglibatan yang menyeluruh. Okay, maksudnya semua ahli kumpulan boleh melontarkan idea, bagi idea masing-masing. Bagi pendapat masing-masing, pendapat yang terbaik, kan? E, pengumpulan sumber dan memanfaatnya secara maksimum. Pengumpulan sumber, kan cikgu cakap tadi, ada bahan yang disediakan oleh sekolah, ada bahan yang kamu kena bawa sendiri. So, bila ada ramai ahli, kalau nak buat bakul seberguna tadi, dia kata, okey, ni dah ada dah dekat rumah ni. Dah ada dah ribbon kat rumah. Okey, bawa ribbon kat rumah. Okey, ni dah ada dah. Straw banyak kat rumah itu beli untuk jamuan. Banyak lagi. Okey, bawa. Kat rumah dah banyak lah Manila card ayah beli, mak beli. So, boleh bawa.
Itu maksudnya pengumpulan sumber dan manfaatkan secara maksimum. Tak kisahlah sumber kewangan ke, sumber bahan ke, sumber maklumat ke. Okey, kemudian peningkatan motivasi staf. Staf ni pekerja. Ini kalau dalam syarikat ke apa, maksudnya bila kamu dalam satu pasukan, motivasi kamu akan meningkat. Maksudnya kamu ada orang yang menyokong sesama sendiri dalam kumpulan. Okey. Next. Okey. Nak habis dah sikit lagi. Okey. Bagaimana individu boleh bekerja dalam satu pasukan? Macam mana kamu nak bekerja? Okey. Supaya lebih berkesan. Pertama, memberi tugas yang mencabar. Okey. Tugas yang diberi pada ahli pasukan harus mencabar. Okey, bila katakan cikgu bagi tugas yang mencabar. Mencabarlah untuk kamu. Kalau cikgu kata, okey, kamu kena cipta satu produk yang menggabungkan dua jenis aplikasi teknologi. Nanti kalau tingkatan 1, kamu akan belajar fashion dengan vertikasi. Gabungkan fashion dan vertikasi. Boleh ke? Nanti tingkatan 2, 2 lagi aplikasi. Tingkatan 3 lagi aplikasi. So, mencabarlah bagi kamu. Okay? Bila mencabar bagi kamu, kamu membolehkan ahli pasukan kamu memberikan sumbangan dari segi idea kamu. Masing-masing ada idea. Cikgu bagi je soalan, suruh buat apa. Masing-masing ada banyak idea dalam satu kumpulan. Kalau 4 orang tu ada idea macam-macam. Ada kepakaran. Ada seorang pandai melukis, ada seorang pandai mengira, ada seorang pandai memang pandai buat produk, dia gunting semua cantik, dia ada idea. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan pembentukan individu. Okey. So, bila nak buat kerja kumpulan, pertama, pilih individu yang mempunyai kemahiran interpersonal dan teknikal dalam menjalankan tugasnya. Okey. Ini RBT, reka bentuk dan teknologi. Kan? Ada kawan kamu yang pandai dalam bidang teknikal. Dia memang pandai lah kat rumah dia. Dia memang suka main Lego, pasang Lego, main Minecraft. Kan? Main apa lagi? Yang secara teknikal yang kamu boleh mencipta lah, yang kreatif. Okey, so pilihlah ahli yang macam tu. Yang kedua, latihan. Okey. Ini kalau dekat syarikat lah, organisasi, kena bagi latihan. Kalau belum pandai, bagi latihan dalam kelas. Kalau cikgu bagi latihan dalam kelas supaya kamu lebih pandai cari idea, pandai buat lakaran. Itu maksudnya latihan. Yang ketiga, ganjaran. Okey. Kalau kat syarikat, kalau berjaya meningkatkan prestasi, naik gaji, naik pangkat, dapat ganjaran, dapat bonus. Okey, kalau kat sekolah, kalau berjaya, dapat sijil, dapat pujian. Okey, dapat hadiah. Okey, itu ialah pembentukan kumpulan. Okey, ini contoh senarai tugas pembinaan baku seberguna tadi. Contoh je lah. Okey. Itu sahaja. So, kita tengok dulu pengurusan projek ni. Tadi dalam pengurusan projek, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara yang kamu belajar. Bab 2. Tengok balik video. Siapa yang belum tengok video, tengok video yang pertama. Tengok video kedua, nanti cikgu share. Okey, dalam bab ini kamu dah belajar takrif pengurusan projek reka bentuk. Terbahagi pada 3, skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Setiap satu skop kerja, tempoh masa, kos projek kamu kena tahu apa dia. Yang kedua, ada 4 penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Okey. Yang ketiga, langkah pengurusan projek. Okey, apa yang ada? Ada 6 perkara. Okey. Kemudian pembentukan kumpulan kerja, sama ada kelebihan dia kepada individu ataupun kepada pasukan. Yang kelima, bagaimana membuat perancangan projek dan jadual kerja. Ada cartagan, ada milestone, tu kena tahu. Kemudian nak buat anggaran kos, ada 2 jenis, kaedah unit, kaedah kuantiti, kaedah SMART. Dan akhir sekali, pembentukan pasukan kerja. Okey,
Bagaimana nak memilih ahli kumpulan? Bagaimana nak memilih ahli kumpulan? Mengikut kriteria tertentu. Okey. Kemudian kelebihan pembentukan kumpulan kerja. Okey, itu je.